Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Ahad, syukur alhamdulillah 7 Disember 2025. Kita bangun celik mata hari ini bukan secara kebetulan, tetapi ia adalah satu takdir untuk kita masih lagi berpeluang dan berkesempatan untuk hidup dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan baiklah. Pagi ini seperti apa yang kita wawarkan semalam berkenaan dengan Assalamualaikum subuh, tentunya kita nak bercakap tentang espresso. Bukan saja menjadi keperluan kepada kita setiap hari dari segi kafein dan kopinya, tapi pagi ini espresso iman, rindu pada yang telah pergi. Kita nak ungkap tu senang, tapi perasaan tu hanya yang melaluinya sahaja yang memahami. Subhanallah. Baiklah, kita nak bersama dengan dua panel istimewa, tak lain tak bukan pengasas dan pengerusi Musalla Ar-Raudah, tentunya yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah, dan di sebelah kiri saya kekanda, masya-Allah, selebriti yang selalu kita tengok dari kecil sampailah ke hari ini masih lagi aktif. Alhamdulillah. Tidak kan? Platinum. Masya-Allah. Platinum. Masya-Allah. Kak Liza Abdullah. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali Kak. Berkat makan mak atau mak aunty sebenarnya. Allahu Akbar, muda lagi, subhanallah. Okey, kita nak mulakan mukadimah seperti biasa dengan yang dihormati Ustaz Azli berkenaan dengan kalau kita rindu kan, kadang-kadang yalah ada yang berjauhan kan, rindu dengan mak ayah, pasangan, anak-anak ni kita boleh lagi hubungi mereka kalau masih ada. Tetapi kalau dah meninggalkan dunia ni Ustaz, Allah, berat perasaan tu kan, rindu yang tiada berpenghujung. Susah tu sebenarnya. Sebab kita hanya mampu bercakap. Kita tak memahami perasaan itu. Tapi Ustaz, dalam Islam dan menurut iman itu, kalau perasaan itu hadir, terbit, bagaimana kita nak melalui ini Ustaz? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Tadi tak teringat lagi ke arwah mak saya dengan ayah ni. Tiba bila sebut kita tiba-tiba ingat dia kat sana. Betul. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur mereka semualah. Mas ibu ayah kita, tok nenek kita telah pergi dan menjadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga. Benarlah rindu pada yang telah pergi, rindu yang tidak ada penghujung, tidak berkesudahan. Hanya rindu sahaja yang kita bawa sampai bila-bila. Tetapi adakah bermakna hanya sekadar rindu-rinduan sahaja, lepas tu kita biarkan? Tidak. Ada amalan-amalan tertentu yang boleh kita lakukan untuk mereka di sana. Dan kesedihan itu sebenarnya, rindu kepada mereka yang telah pergi ini, dia bukan sekadar rindu, tapi dia bawa air mata. Dan air mata itu sebenarnya satu yang lumrah bagi mereka yang rindu, terutama bagi yang telah pergi. Sehingga kan Nabi SAW pun pernah menangis kerana anak baginda namanya Ibrahim wafat. Menangis, maka sahabat kata, ya Rasulullah, kamu pun begitu juga menangis. Maka sudah kata apa? Innal ain tadma. Air matanya akan mengalir. Wal qalb yahzan. Hati akan bersedih dengan apa yang berlaku. Wala naqul illa ma yurda rabbana. Tetapi kita tak akan berkata melainkan sesuatu yang Allah redha. Maknanya semua akan berlaku, apa kita kata, insiden yang sama. Semua akan merasai pengalaman. Sama ada ayah meninggal, mak meninggal, kadang-kadang tok sayang tok lebih pada ayah pun ada, tok meninggal, nenek meninggal. Yang lebih sedih lagi, kata kawan-kawan yang kehilangan anak, meninggal anak lebih sedih daripada meninggal ibu ayah. Wallahu a'lam. Jadi tentu sekali air mata akan mengalir, tapi itulah nature bagi mereka yang merindu pada yang telah pergi. Begitu juga yang berlaku pada Sayyidina Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau terkenangkan anaknya yang belum meninggal lagi, Nabi Yusuf. Nabi Yaqub, dia rindukan anak Nabi Yusuf. Wa biyaddat ainahu minal huzn. Maka putihlah matanya sebab jadi terlalu rindu pada anak, menangis selalu. Putih itu ada ulama kata buta, ada kata tak buta tapi mata tu dah jadi berselaput. Minal huzn, kerana sedihnya mengingatkan anaknya Yusuf. Wa huwa kazim, dalam keadaan dia tu menahan rasa sedihnya yang amat dalam. Mana cuba bayangkan kisah yang saya bawakan, dua orang nabi. Nabi kita yang sangat mulia dan juga Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam, tiga nabi. Jadi kalaulah seorang nabi pun diuji dengan ujian yang berat ini pun menangis, ini kan pula kita manusia biasa, Reza, kan? Ya, betul. Kita sebenarnya nak ucap takziah.
Kak Liza baru 2 hari dia kehilangan cucu tersayang. Jadi ini fasa-fasa bersedih lah ni. Kejap lagi ada ni bukan berlakonnya, kejap lagi air mata ni kadang ada yang banjir. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi dan meletakkan mereka bersama orang-orang yang soleh. Dan percayalah, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, sebut tadi dengan Kak Liza sebelum kita bersiaran, ada satu kehidupan yang berbeza dengan apa yang kita duduk sekarang ni di sana. Maka sebab itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada asalnya dia menangis ketika Rasulullah berbisik yang Rasulullah akan meninggalkan beliau. Maka selepas itu dia ketawa. Kerana Rasulullah berbisik, anti awal, kamulah wahai Fatimah akan daripada kalangan keluargaku yang pertama sekali yang akan ikut aku ke sana. Maka kenapa dia ketawa? Kerana dia sangat percaya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, dia kata dia sangat percaya selepas dia meninggal dia akan jumpa balik ayah dia di alam kubur. Kerana kubur sampai sebut imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hafratun min hufarin niran. Boleh jadi kubur itu satu taman di taman syurga dan boleh jadi satu liang daripada liang neraka. Maknanya dia yakin sangat dia nak jumpa ayah dia, rindu sangat pada ayah dia sampai seronok nak meninggal tu. Kenapa dia tahu dia akan hidup semula dengan ayahnya di alam yang berbeza. Masya-Allah. Tentu sekali di mini syurga di sana. Itulah dia lumrah kehidupan kita daripada dia kita datang kepada dia juga tempat kita kembali. Subhanallah. Dan kita nak beralih kepada Kak Liza. Itulah dia nak mengucapkan salam takziah juga kepada Kak Liza dan juga keluarga atas kehilangan cucunda tersayang. Subhanallah. Jadi nak tanya dengan Kak Liza juga, kalau rasa masih lagi sudi nak bercerita, kongsi rasa pagi ini berkenaan dengan perasaan Kak Liza. Dan kalau rindu tu apa agaknya yang Kak Liza buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi asir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair, rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Apa-apa pun kakak ucapkan alhamdulillah. Dengan rasa ini buat kakak rasa macam kita manusia biasa kan. Bila ustaz memang kita dah janji pun nak tang solat ni. Jadi masa ustaz cakap pasal nak apa benda yang kita nak berbincangkan. Masa tu keadaan tengah bersedih lagi. Cakap ustaz sebenarnya saya baru kehilangan cucu. So ustaz kata boleh tak kalau kita bincangkan. Sebenarnya kuat tak untuk bincang kuat tak untuk bincang. Kalau ikut rasa tu pada mulanya kita dapat berita tu seminggu sebelum meninggal dalam perut. So kita semua keluarga ni macam keadaan yang macam tak tahu nak buat, tak tahu nak buat apa, tindakan apa. So banyak benda kita rasa macam rupanya tak boleh keluarkan lagi. So macam perasaan tak boleh nak pertikaikan, tak boleh pertikaikan. Macam mana boleh jadi persoalan, kenapa boleh jadi. Kita rasa macam kita tak ada jawapan. Tapi untuk ketika umur yang begini kita percaya Allah nak bagi kita orang satu macam hadiah. Maknanya dalam keturunan ni anak pertama kakak dan cucu kedua kakak pada anak pertama. Ya Allah, dia tunggu kita kot kat sana. Pada mula agak sukar Farah, tapi bila kita dah tengok dia, dapat jumpa dia, dapat kafankan dia, dapat mandikan dia, kakak rasa ya Allah. Sedih tetap sedih, tapi bersyukur pada Allah. Allah jemput dia awal untuk tunggu kita orang semua satu keluarga kat sana. Subhanallah. Apa yang boleh kita lakukan kalau kita rindu kepada seseorang tu hanyalah doa lah, insya-Allah mudah-mudahan sampai. Baiklah, ada lagi benda yang saya banyak lagi nak tanya dengan Kak Liza, tapi insya-Allah kita akan berhenti rehat seketika. Bagi Kak Liza tenang-tenang minum dulu, insya-Allah. Alhamdulillah boleh dalam Assalamualaikum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah.
Masya Allah, tabarakallah. Farah tak nak buang masa, lengahkan masa sebab ada banyak lagi yang kita nak bincangkan dan saya tak nak lepas peluang untuk semua faham perasaan nak berinfak tu kan. Pagi-pagi dalam sedekah subuh ni insya-Allah kita nak balik kepada Kak Liza berkenaan dengan soalan tadi. Masya Allah, tentunya banyak hikmah atas kesabaran apa yang kita lalui, atas ujian yang Allah berikan kepada kita tu, maksudnya ada kemanisan di hujungnya. Hikmah itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Special untuk insan-insan yang sabar melaluinya dengan iman. Jadi mungkin nasihat Kak Liza kepada kami pagi ini, penonton setia Assalamualaikum, peminat setia Kak Liza Abdullah juga, seandainya tiba-tiba kita melaluinya, macam Farah sendiri pun bila tengok sahabat-sahabat kita yang kehilangan mak ayah, kita pun rasa macam kadang-kadang rasa macam aku ke yang mati dulu kan, kadang terbit juga perasaan itu, tapi tak sanggup nak melaluinya. Jadi ada tak pesanan daripada Kak Liza? Sebab semakin kita berusia, semakin dewasa, kita tahu yang apa yang Allah hadirkan pasti baik. Mesti baik, mesti nikmat, pastinya tidak akan sia-sia. Jadi untuk ibu bapa, sebab kita tahu kita dah melalui hidup dengan diorang, kita dah merasa kehilangan, kita tak sedih. Tetapi perkara yang macam meninggal cucu yang kita tak dapat, yang tak dapat merasa nikmat dunia. So kita rasa macam daddy dia kata macam tak sempat daddy nak jaga. So benda tu pada awal kita rasa macam bukan satu perkara yang mudah. Tapi bila kita memikirkan kebaikan, kita fikirkan hikmah yang Allah nak bagi, hadiah yang Allah nak bagi pada kami keluarga ni, kita sebagai orang yang paling sebagai ibu kan, kita kena bagi satu, walaupun ketika kita tidak kuat, tapi kita kena bagi kekuatan pada keluarga kita. So betapa bersyukurnya bila kita dapat kata-kata macam betapa bertuahnya dapat anak syurga bertuahnya. So benda tu sebenarnya Allah nak bagi kita, terimalah hadiah. Jadi kita kena terima. So kepada mereka-mereka sebenarnya kena yakin dalam hidup ni pasti baik. Kalau Allah hadirkan pasti baik. So kakak ni dah tetapkan dalam kehidupan kakak ni, apa saja ujian, apa saja kakak letakkan perkataan nikmat di depan. Pastinya nikmat. Sebab kakak dulu bukannya tak pernah diuji, pernah diuji lebih teruk daripada ni. Tapi sebenarnya bila kita fikir balik, ya Allah yang dulu Engkau bagi aku, Allah ini nikmat aku dapat. So kalau kita letakkan keadaan kita di hadapan yang Allah hadirkan, kita ucapkan alhamdulillah, pastinya segalanya akan jadi baik. Ya, bersangka baik pada Allah, sebab Allah tidak akan, kita tahu yang Allah ni tak akan buat sesuatu benda yang kita tak mampu, dan pada yang sama Allah nak bagi kita hadiah. So untuk anak-anak, untuk anak menantu ni selalu kakak tekankan kat sini, percayalah kita dah ada bersyukur tau. Sekurang-kurangnya ada anak seorang, yang orang lain tu tak kahwin pun, jangankan berkahwin, anak pun tak ada, keturunan pun tak ada. So kita dah ada keturunan, maknanya kita rasa Allah nak bagi kita lebih. So selalu terapkan dalam fikiran kita bahawasanya ujian itu satu nikmat. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada dah anak-anak syurga menanti di sana. Itu yang paling penting sekali. Subhanallah, hikmah di sebaliknya. Baiklah, kita nak balik kepada Ustaz. Ada sedikit masa lagi Ustaz sebelum kita masuk kepada Musalla Ar-Rawdah dan juga Mardah. Kesimpulan dengan topik kita pagi ini Ustaz, silakan. Kadang-kadang satu kehilangan yang berlaku dalam keluarga kita tu, Allah nak ajar kita yang tiada yang kekal menjadi milik kita. Betul. Ibu, ayah tak kekal. Panggilan itu akan berhenti kita ungkapkan bila sampai waktunya mak ayah kita berada di alam barzah sana. Begitu juga anak-anak kita. Sampai satu masa mungkin anak kita dah jemput terlebih dahulu sebagaimana yang berlaku pada Kak Liza. Jadi Allah nak ajar pada kita bahawa kuasa Allah itu tidak terbatas. Kuasa kita ni sedikit saja. Kita ni pengusaha saja. Kita tak ada kuasa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di saat Allah mengambil kembali apa yang milik Allah, maka pada ketika itu kita rasa kita ni duduk di satu tempat yang Allah beri pinjam sekejap saja. Keluarga Allah beri pinjam, anak-anak kita, ibu ayah kita Allah beri pinjam, pasangan kita Allah beri pinjam seketika. Untuk kita rasa nikmat sementara kita nak duduk nak menghala ke syurga esok. Percayalah Allah nak beritahu kepada kita bahawa satu masa nanti kamu akan jumpa balik mereka ni. Kamu akan duduk di syurga yang jauh lebih bahagia daripada apa yang kamu alami di dunia yang penuh dengan cabaran ni. Pada ketika itu baru kita tahu rupa-rupanya apa yang Allah beri, apa yang Allah tarik balik masa di dunia itu sebenarnya hanya sekadar ujian kecil yang Allah nak beri hadiah besar esok di syurga, insya-Allah. Subhanallah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Siapa yang tak nak masuk syurga, itulah dia, kita mendambakan syurga. Ujian untuk orang-orang yang sabar, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, kita nak beralih kepada ni ramai yang dah tak sabar ni. Cepatlah Farah semua dah nak scan QR dan sebagainya. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz, kami tak nak terlepas peluang pagi ini nakkan ganjaran dan pahala yang berterusan Ustaz. Apa perkembangan terkini Musalla Ar-Rawdah dan juga Mardah? Adik-adik kita dah meneruskan pengajian. Silakan.
Alhamdulillah semalam kita baru mesyuarat agung. Sekali lagi saya diberi amanah pengerusikan Musalla Ar-Raudhah. Alhamdulillah. Dan ini sebenarnya satu khidmat dan juga satu kita kata amal yang saya buat kerana Allah, dan yang kedua kerana mak ayah saya yang telah pergi. Dan juga semua ahli keluarga yang telah Allah jemput. Jadi tuan-tuan dan puan semua, kami memprogramkan macam-macam program dengan impian supaya kita dapat berkumpul di satu tempat yang menjadi one stop center di Musalla Ar-Raudhah. Telah pun berjaya, bangunan pun dah siap alhamdulillah. Dan kami nak panjang lagi pahala itu pada ibu ayah kita yang telah pergi, mungkin juga pahala untuk ibu ayah kita yang masih ada. Dengan mari kita menyumbang untuk Mardah pula. Mardah ni ialah Ma'had Ar-Raudhah yang kita design sekolah yang ada 3 aliran. Iaitu ada akademik, kemudian ada hafazan Al-Quran 30 juzuk dan juga ada turah mengaji kitab. Supaya anak-anak yang masuk sini dia dapat kesemua yang perlu untuk mereka, untuk habuan dunia dan juga akhirat. Mereka ambil SPM insya-Allah, dan mereka juga hafal Quran 30 juzuk, mereka belajar kitab-kitab. Dan seronoknya kita ni orang yang mendanai perbelanjaan ni ialah kita mungkin tak boleh masuk dah sebab kita dah tua. Anak pun mungkin dah habis stok barangkali. Jadi kita hantar anak-anak orang lain di tempat yang kita danai dengan RM10, RM20, RM30. Dan kita niatkan pahala tu untuk mereka yang dah pergi. Macam saya buat apa-apa pun, saya niatkan pahala untuk mak ayah saya. Walaupun mungkinlah kalau kata pahala tak ada untuk saya. Tak apa. Biarlah pahala tu pergi pada mak ayah saya dah tak ada. Seronok mereka tunggu setiap hari anak aku hantar habuan untuk dia di sana. Jadi, marilah sama-sama kita rasa alert dengan keperluan mereka yang telah pergi dan keperluan mereka yang telah masih hidup ni. Iaitu anak-anak kita yang nak belajar bulan Januari nak masuk dah ni. Januari nak masuk tapi mereka menumpang di bangunan Musalla Ar-Raudhah. Jadi mereka masuk ni nanti kami akan buka tajaan pula. Mana setiap pelajar ni berapa makan dia, berapa costing dia belajar tu, kita akan buka siapa nak taja budak ini. Siapa nak taja budak ini. Jadi ini peluang untuk kita berbakti kepada mereka yang masih hidup, dalam masa berbakti pada mak ayah kita yang telah pergi, dengan kita niatkan keseluruhan kalau boleh pahala tu. Percayalah kalau kita niat seluruhnya untuk mak ayah kita, ada bahagian untuk kita Allah sediakan. Sekurang-kurangnya pahala kita punya kesanggupan kita untuk menghadiahkan pahala untuk mereka yang telah pergi. Itu dia. Subhanallah. Pengorbanan kita pula di dunia ni, subhanallah. Ingatan kita kepada mak ayah kita, arwah yang kita rasa kita sayang, kita cintai, dan insya-Allah mudah-mudahan sampai kepada mereka. Dan Ustaz, dari segi pembangunan macam mana Ustaz? Mardah dah berapa peratus siap dan apa lagi boleh Mardah di peringkat awal. Masih lagi di peringkat awal sangat. Kita menunggu masa untuk dapat kita mulakan pacak tiang tu. Selagi tak dapat keizinan, kita tak akan mulakan walaupun sesaat. Maknanya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak cepat walaupun sesaat, tak lambat walaupun sesaat. Kita akan buat terus insya-Allah. Jadi buat masa ni yang kita buat yang tidak permanent. Kita buat kabin dulu, kita buat homestay dulu, rumah kucing dulu. Di tapak tu yang rumah kucing. Dan juga nursery. Ada juga rumah kucing. Sebab masjid surau ni jadi tempat orang buang kucing. Ya Allah. Jadi kita kutip banyak sangat. Kita letak setempat. Masa ni ada satu rumah yang kita sediakan, ada penjaga dia. Jadi kita letak tempat yang kita khususkan nanti. InsyaAllah sambil belajar, sambil tengok kucing nanti anak-anak. InsyaAllah mudah-mudahan. Kak Liza dah sampai belum? Musalla Ar-Raudhah? Belum sampai lagi. Sama lagi kita. Kawan-kawan dah pergi, tapi kakak kena tinggal. Lepas tu ada kerja dekat Kuantan. Allah tak izinkan lagi sebab Allah kata biarkan simpan rindu tu banyak-banyak, nanti bawa lama insya-Allah kat sana nanti insya-Allah. Kita tengok apa kesan daripada sumbangan kita pada musalla. Itu dia seperti yang tertera di kaca TV kita berkenaan dengan QR code scan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah muslimin dan muslimat, kita nak memudahkan cara semuanya untuk sama-sama menyumbang, berinfak ataupun bersedekah pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan akhir kata. Akhir kalam. Kata akhirnya. Itulah dengan perkataan akhir tu Allah. Kak Liza dulu lah. Apa-apa terima kasih. Sebenarnya banyak benda nak dikongsikan. Kakak rasa macam lah. Terima kasih banyak-banyak sebab peluang ini dapat berkongsi rasa. Walaupun dalam keadaan sama kita masih bersedih, tapi kita teruskan kehidupan. Tapi kakak yakin sangat apa benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni pastinya ada kebaikan yang Allah nadirkan. Jadi terima kasih kepada adik
lah yang maksudnya yang sudilah ataupun apa insya-Allah Ustaz terima kasih dapat berkongsi rasa. Cuma untuk momen ni tak dapat nak berkongsi banyak. Perasaan sedih tu masih ada tapi sedih tu akan berlalu dan kepada mereka yang tengah rindukan saya tu insya-Allah kakak ni masih lagi aktif, masih lagi berkarya dan doakan semoga perjalanan hidup kakak ni biarlah berakhir dengan keadaan. Dia Maliha versi 2 pula Masya-Allah. Itulah dalam keadaannya orang kata nampak berlakon tu biasalah kan Farah, kita berlakon tapi sebenarnya kita ni manusia biasa yang punya hati yang sangat kecil. Doakan saya terus istiqamah dalam menjalani kehidupan kita ni, nak proses yang jadi lebih baik. Amin. Insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga ramai yang mengucapkan salam takziah di Facebook TV Legra, di ruangan komen mengucapkan salam takziah kepada keluarga. Terima kasih kepada Ustaz juga atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat pagi ini. Itu dia Espresso Iman, rindu pada yang telah pergi. Sampaikan doa walaupun sedikit sekejap saja, ambil peluang. Kalau rindu kita doakan insya-Allah sampai. Sedekah infak pagi ini niatkan untuk mak ayah kita atau sesiapa saja yang telah pun meninggalkan dunia ni, insya-Allah sampai mudah-mudahan. Baiklah. Jumpa lagi selepas ini tentunya bersama dengan Assalamualaikum. An-Nisa bakal menyusul insya-Allah. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Mestilah ingat, Omar. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi Musallah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Ayah, tak tahu ayah. Musallah Ar-Raudah dah siap. Cantiknya, Omar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina, ya? Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap. Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni di atas ni. Kebetulan pula sekarang ni Zuhur pun dah masuk. Mari kita solat dalam. Kita tengok apa yang ada di dalam. Baik. Okey. Jom. Sila. Allahu Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, mana lillahi ta'ala di masjid, walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuk nikmat tinggal dalam syurga. Ayah. Boleh tak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Umar. Ini kan Musallah Ar-Raudah. Kalau macam tu, pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirabbil alamin.